je lah, tak nak cakap. Okey, dah. Cakap dah. Nanti awak tunjuk gambar tu. Oh betul juga tunjuk CCTV. Dah. Kalau dah cakap Oh dah. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke live Farmasi Marmin. Okey, extra sikit hari ni sebab kita orang duduk pakai mask. Okey. Jaga SOP. Sebab apa? Sepadanlah dengan kita punya tajuk hari ni. Betul ke? Marmin ni positif COVID. Ramai nak tahu kan. Okey, tak apa. Kita pun macam excited jugalah nak tahu apa semua kan. Apa nama? Hari ini kita punya live, kita nak cerita tentang betul ke tak betul Marmin ni positif COVID-19, okay? So, sebagai intro lah kita nak bagi tahu pada 28 hari bulan ke 29 hari bulan? 28 28 hari bulan kita punya premis iaitu Farmasi Marmin di Pramo yang HQ headquarters telah pun ditutup. Okey, atas arahan pihak KKM lah, kita kena tutup premis. Okey, sebab apa? Sebab ada salah seorang daripada kita punya pelanggan positif COVID dan juga telah mengunjungi kita punya premis lah. Okay. Dan sebabkan oleh itu terdapat 7 orang yang perlu di kuarantin. Okay. Sebab kita kena ikutlah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Okay. Di mana kontak-kontak rapat perlu di kuarantin. Okay. Hai. Okay. Lepas tu tujuan kita nak live hari ni, kita nak share tentang pengalaman kita lah. Pengalaman kita yang kena swab test, pengalaman kita kena kuarantin. And then macam, sebab first time kan, diharapnya first time, first and last lah. Tak nak lah dah. Okay. Tak tahulah kalau orang lain macam suka tapi tak suka. Okay. So, hari ni kita nak cerita tentang pengalaman kita. Betul tak Cik Syafiqah? Betul. So, hari ni kita nak cakap sebab ramai sangat. Waktu kita kena kuarantin tu ramai pelanggan-pelanggan yang ambil berat pasal kita orang. Tanya, apa nama dia? Tanya dia sihat ke tak, kan? Selamat ke tak nak masuk Marmin ni. So, Cik Syafiqah tak kenal ke diri lagi? So saya Cik Syafiqah, staff Farmasi Marmin lah yang terlibat dalam swab test yang kena panggil antara 7 orang tu. Okay. So, hari ni bersama dengan saya Cik Syafiqah, eksklusif tau sebabnya tak ramai orang yang share dia punya pengalaman macam mana apa semua kan. Sebab orang nak tahu sakit ke tak, sebab ada yang tengok sampai menangis-nangis lah apa semua kan. So kita nak tahu benda tu. Okay. So, hari ni Cik Syafiqah, sebab ramai-ramai yang tanya, okey, kita sihat ke tak? Lepas tu, selamat ke tak nak masuk Marmin? Lepas tu, apa langkah yang perlu dibuat apabila premis kita kena tutup? Lepas tu, ada juga customer yang tanya, perlu tak diorang ni datang swab test? Okey, so apa nama? Itulah kepentingan kita nak share hari ni. Okey, so Cik Syafiqah sihat ke tak hari ni? Alhamdulillah sihat. Sepanjang 10 hari kuarantin pun saya sihat. Jangan risau ya untuk datang Marmin. So, tak jelas. Suara tak jelas kan? Terpaksalah. Okey. Untuk tujuan live saja. Tapi kalau macam anda mengunjungi tempat public, orang ramai, awam. Okey, tempat awam perlu ikut SOP. Okey. Tapi untuk tujuan live kali ni, sebab dua-dua data negatif kan. So kita cabut amas sekejap Okey. So Cik Syafiqah sihat. Okey. Jadi selamat ke tak nak mengunjungi Farmasi Marmin sekarang ni? Okay. So untuk orang yang curious, yang rasa ragu-ragu nak datang Marmin ni, jangan risau. Sebab lepas je kita dapat info yang positif tu datang kita punya kedai, dan diorang pihak bomba dah datang dah untuk sanitasi satu kedai. Semua tempat laluan yang pelanggan selalu lalu semua dah sanitasi. Okey, jadi jangan risau untuk datang Marmin. And then orang duk tanyalah sekarang ni, kenapa dah positif datang juga Marmin? Okay. So kita jangan kecam dulu. Okay? Kita kena tahu selok-belok kenapa orang tu datang Marmin dan macam mana Marmin ni boleh lepas bagi dia masuk dalam Marmin. Sedangkan kita dah ada pengimbas suhu semua tu. Okay. So sebenarnya ada 2 senario. So satu ialah orang tu dah positif, dah tahu dah positif, dah pakai gelang. Tapi
dia berjalan juga. Masuk Marmin itu ini, tak scan suhu, tak scan MySejahtera. Itu dipanggil degil. Okay? Kalau boleh Marmin nak tolaklah orang macam tu keluar jauh-jauh. Jangan datang Marmin kalau dah pakai gelang. Okay, senario kedua adalah orang tu dia tak tahu dia positif, tak pergi swab lagi, and dia tak ada simptom, tak ada demam, rasa nak muntah ke, sesama semua tak ada, dan dia masuk pun lepas suhu. Maksudnya suhu dia tak lebih daripada 37.5. So orang macam ni kita panggil sebagai asymptomatic. Itu orang yang tak ada simptom lah. Okay, so dalam kes ni kita tak boleh kecam orang yang positif tu sebab dia ialah kes pada senario yang kedua ni, dia tak ada simptom. Okay, so alhamdulillah lepas dia dapat tahu, KKM bertindak dengan cepat. Okay, jadi kami di call oleh orang kesihatan. Okay, kita di call lah macam tu. So cepat lah. So kita nak cerita lah lepas ni kronologi dia macam mana lepas dia datang semua tu. Okay, and then okay, tu je. Okay, so Cik Alia, okay. Boleh cerita tak macam mana pengalaman dari start awal kita di call, okay, orang kesihatan dulu waktu kita dah tahu nama kita adalah salah seorang daripada orang yang kontak dengan orang yang positif tu. So macam mana? Okey. Macam tadi Cik Syafiqah dah bagi tahu tentang macam mana orang positif boleh datang ke premis kita. So sekarang ni kita nak cerita pasal kronologi. Okey. Dekat sini kita nak mention sekali lagi lah, kita tak ada pun menyalahkan mana-mana pihak, betul tak? Okey, kita tak ada menyalahkan mana-mana pihak dan kita tak ada kata kita betul ke kita salah, tak ada. Okey, so cuma kita nak cerita pasal pengalaman kita saja. Okey. So pengalaman kita adalah pada 27 hari bulan 12 hari tu pihak KK call kami yang terlibat. Okey, dia akan call siapa yang terlibat saja yang bekerja pada masa tersebut untuk dipanggil untuk kita kena swab. Okey, swab test. So esoknya lah 28 hari bulan kami di KK Pramu, KK Pramu. So kita kena pergi situ, kita pergi untuk swab test yang pertama. Okey, untuk swab test yang pertama ada orang tanya macam kita guna rapid test kit ke PCR ke apa, kita guna yang PCR punya. Okey, yang PCR punya ni dia ambil masa 3 ke 4 hari jugalah untuk tahu keputusan. Okey, kalau rapid test kit tu biasanya dia dalam masa sehari lah, hari yang sama macam tu. Biasanya kalau macam yang rapid test kit ni untuk mereka yang betul-betul kita kata dah tahu dah memang ahli keluarga terdekat apa semua tu positif. Lepas tu dia nak tahu keputusan tu cepat sebab nak mengelakkan lagi lebih banyak penyebaran. So dia akan buat RPK, rapid test kit. Okay, kemudian untuk yang swab test kita ni kita ambil dalam bahagian nasopharyngeal lah. Nasopharyngeal hidung. Lepas tu dalam mulut lah tekak. So dia macam jolok macam tu kan. Dia macam apa swab, bukan swab, cotton bud. Cotton bud. Di cotton bud yang panjang. Okay, dia jolok macam tu. So nanti Cik Syafiqah akan cerita tips-tips macam mana tak nak bagi sakit. Sebab ada yang sampai menangis lah, cakap sakit sangat lah, KKM ni buat apa macam saja jahat lah apa semua tak. Sebenarnya korang tu sendiri kena tahu macam mana. Okay, so saya selamat sebabnya Cik Syafiqah berkongsi tips. So tak sakit sangat. Okay, kita akan cerita pasti. Okay, kemudian okay, so Cik Syafiqah, saya nak tanya Cik Syafiqah, yang pertama ada soalan yang tanya kenapa kita tak ambil test ILU instead of kita kena jolok macam tu kan. Kalau ILU kan mudah senang kan. Okey, lepas tu yang kedua, boleh tak Cik Syafiqah kongsikan tips rahsia Cik Syafiqah macam mana tak sakit waktu swab test? Okey, so sebenarnya saya buka sikit lah. Cik Alia dah pakai mask, saya pula cabut. Okay. So kita seperti yang dah tahu, kita buat dua, kita buat hidung dan mulut. Okay, kenapa kita tak ambil ILU saja? Sebab ILU ni sebenarnya potensi untuk penyebaran kepada orang-orang terdekat adalah lebih tinggi. Dan satu lagi, kenapa kita buat tekak dan hidung ialah sebab lebih tepat. Okay, ujian tu lebih tepat sebab dia ambil dalam betul. Dia guna satu petik kapas yang panjang, dijolok sampai ke dalam dan dia akan godeh-godeh sikit lah. Dia akan pusing-pusing macam tu. So waktu macam ni korang akan memang rasa ngilu macam tu. Tapi
Satu lagi test. Satu lagi. Sebelum kita pergi swab test tu, pastikan korang korek hidung dulu tau. Nanti terlekat. Okay. Cuci dulu. Kumur semua. Sebab kita dah tahu kan nak buat tekak dengan hidung. Okay. So tu tips Cik Alia. Okay. Bersihkan dulu. Okay. So tips untuk kurang sakit bila dah ambil tekak dengan hidung. Okay. So, kenapa kita ambil hidung juga? Sebab certain orang bila tekak saja dia lebih dia akan induce, dia akan menyebabkan refleksi gag. So gag ni maksudnya dia akan nak termuntah. So kadang-kadang kat situ bila patient dah nak termuntah kan, so orang yang nak ambil tu mesti macam ada macam mesti ambil kadang tak cukup kan. So macam tak tepat sangat lah. So hidung setakat ni paling tepat, tapi dengan syarat, okay, ni tips je korang kena dengar betul-betul. Untuk ahli keluarga yang nak buat test lepas ni ke, okay, boleh share. Okay, first kena relax. Okay, ni memang paling penting, kena relax. Walaupun nampak dah orang sebelum tu dah menangis-nangis ke apa, tak apa, kita kena sabar. Okay, bayangkan benda ni memang tak sakit, sekejap je. Okay, dalam tak sampai dalam 3 saat pun. Okay, so first korang kena betulkan position. Dia akan bagi satu kursi. Kursi biasalah kan, duduk je. And bila dah duduk tu, korang kena tarik nafas. Okay, tahan nafas. Bila dah tahan nafas tu, korang dongakkan sikit kepala. Okay, kalau straight macam ni, dia akan susah untuk dia swab. Sebab dia akan ambil straight, putik kapas tu straight. So bila korang macam ni, dia akan kena macam tu lah. So akan kena korang punya dinding hidung tu. Okay, so naik sikit. Okay, dia akan naik straight. Masa ni tahan je nafas dengan bernafas. Untuk pastikan korang dalam keadaan relax. Bila korang macam tahan nafas tu lah. Okay, bila dia masuk tu, dia akan korek-korek and then cabut. Okay, tu je. Sekejap je. Dah okay dah. So setakat ni alhamdulillah lah, saya dan kawan-kawan memang guna tips ni dan tak rasa sakit pun. Cuma dah sengilu lah. Sebab diorang akan pusing-pusing dalam tu untuk dapatkan test yang tepat. Okay, ujian yang tepat. And then kedua, diorang akan pergi kepada mulut. So mulut ni korang nganga je mulut korang. Sebab dia akan tolak sampai nak tekak. Dan dia korek macam tu je, tarik macam tu je. So bila waktu ni, kalau boleh tahan. Kalau nak muntah pun tahan. Bila dah cabut tu, barulah boleh korang nak batuk ke apa ke, tak kisah lah. Okay, so setakat ni itu sahaja tipsnya. Jaga posture lah, kita panggil posisi badan tu kena betul. Okay, so lepas pada kita swab test tu, apa yang kita buat? Okay, so Cik Alia, ingat lagi tak apa yang kita buat lepas swab test tu? Dia akan berair-air sikit lah mata dia, macam ngilu kan, tapi tak sakit, jangan risau. Okay, so lepas swab test, apa yang kita buat? Okey, lepas je kami semua dah swab test, okey, kita akan disoal siasat lah oleh pihak KK. Diorang akan pakai full punya PPE set sebab kita tak tahu tau waktu yang swab tu kita dah negatif, kita dah positif ke macam mana. Okey, sebab sekarang ni ramai yang trend yang kena COVID sekarang ni asymptomatic. Lagi-lagi pada kita orang muda. Okey, so sangat penting lah untuk kita ikut SOP supaya kita tidak mendatangkan bahaya pada golongan yang berusia. Okey, so lepas pada tu kita disoal siasat lah. Rasa pedih-pedih. Hai Encik Muhammad Sah Ismi, rasa pedih-pedih sikit. Ni pernah kena ke? Kalau pernah, ni saya tak pasti pertanyaan ke ataupun kenyataan. Kalau kenyataan tu pedih tu adalah sikit kan. Tipulah kalau tak pedih sangat. Okey, kalau pertanyaan dia, kalau kenyataan pun ya, betul pedih sikit. Okey. Okey, kemudian kita disoal siasat lah bermula hari yang kontak dengan pesakit yang positif. Okey, bermula hari yang kontak ni katakan kalau dia datang ke premis kita pada katakanlah kan 10 hari bulan. So start daripada 10 hari bulan pihak KK akan tanya kita di mana kita berada, dengan siapa, dan dia akan ambil nombor telefon kontak yang ada dengan kita waktu tu. Okey, pakcik-makcik apa semua kita kena list kan. So betul orang yang kita jumpa. So kat sini penting je lah My Sejahtera tu. Okey, sebab ramai yang macam download bila nak dapat duit je kan. Silap tu. Korang bukan download sebab dapat duit tu. Download tu lepas tu scan. Okay, scan. Sebab kalau korang tulis dalam buku, korang susah nak trace tau. Korang tak tahu korang pergi mana apa semua kan. Lepas tu nanti kan berjangkit ramai-ramai orang apa semua. Okay, lepas tu trace dekat My Sejahtera. Okey, kalau nak tengok macam ada yang tak tahu macam mana dia trace dekat My Sejahtera kan, boleh tak Cik Syafiqah tolong kongsikan? Okey, saya Cik Syafiqah pergi mana? Gitu. Okey. So kat sini kalau korang ingat korang pergi mana,
Kalau korang ingat korang pergi mana tapinya tak jumpa dalam ni, ada scan tak scan. So kantoi lah korang tak scan masuk premis tu. Okay, so kalau kat sini, okay, tutup sikit nombor telefon je. Okay, kat sini history, korang pergi kat history. Okay, so kat sini boleh nampak lah korang punya check in, pukul berapa, hari apa, semua tu. Dia akan tulis dia semua korang punya history, mana korang pergi ya. So kat sini yang ni lah yang akan korang bagi tahu kronologi tau, dari awal pagi sampai dah balik rumah macam tu, bagi tahu semua siapa yang kontak dengan korang, korang pergi mana, semua jam sekian semua kena bagi tahulah. Sebab pentingnya ni, sebab dia orang nak check. Contohlah kalau korang positif, so orang-orang yang korang jumpa ni akan buat swab pula. Macam tu. Okey. Kemudian trace Aman Sejahtera. So untuk customer yang tanya, kalau kita orang positif, kontak lain akan dapat. Yang mana? Kalau kita orang positif. Kalau kita dah positif, barulah orang lain tu yang akan kena swab. Okey. So swab test ni macam saya cakap tadi, yang swab test yang pertama 3 ke 4 hari baru kita dapat result. So kalau result kita positif, secara generalnya kalau dekat kawasan ni, dekat kawasan Pekan, kita akan dibawa ke mana tempat kuarantin lah. Okey, yang khusus untuk pesakit COVID saja, iaitu di HTAA kan. HTAA. So kita akan diangkut lah dengan ambulans macam tu. Okey, tapi bila result kita negatif, jadi orang lain tak perlulah macam takut ke apa semua. Jangan risau. Okey, just kita semua ni kena jaga SOP saja. Okey, untuk yang positif saja dia akan panggil kontak rapat semua. Okey. Kemudian okey, lepas saja dah soal siasat apa semua tu kan, ingat boleh balik belah macam tu je kan. Tak. Okey, sebab ada benda lah yang memang gila. Kalau korang dapat macam kalah gelang emas ni. Okey. So boleh tak Cik Syafiqah kongsikan sikit sebenarnya apa yang macam wow, hadiah yang dapat daripada KKM? Okay, so masa ni korang akan rasa berdebar-debar. Okay, apa hadiah dia yang nak dapat daripada KKM? So, okay, inilah hadiahnya. Saya tunjuk sikit lah. Kita akan dapat gelang. Macam ni. So, ni adalah gelang yang menandakan korang dah buat swab test. Okay, and dah start quarantine. So, so kat sini dia tulis apa kat gelang? Kalau boleh tengok, dia tulis IC number. Okay, lepas tu dia tulis tarikh start. Okay, tarikh start quarantine sampai tarikh akhir quarantine lepas keluar lah. Okay, so kat sini korang jangan pelik lah kenapa ada orang ni pakai gelang biru, ada orang ni pakai gelang merah kan. Okay, so sebenarnya warna gelang ni tak menandakan apa-apa pun. Okay, dia bergantung pada apa yang warna yang ada stok pada klinik waktu tu. So kita orang dapat gelang warna merah, macam itulah. So ni dah menandakan kita orang dah start kuarantin untuk 10 hari. Okay, so masa ni korang dah dapat gelang ni, tak yalah nak mandai nak keluar kan, degil sangat. Keluar juga pergi drive thru jap sebelum balik kan. Jangan drive thru balik terus rumah. Sebab orang klinik tu pun akan bagi tahu, okay, dah dapat gelang ni balik terus. Satu lagi, kalau masa nak pakai gelang tu kan, ni tips dia lah. Pastikan korang pakai selesa. Jangan rasa macam ketat tapi biar je tak bagi tahu, biar diam. Jangan lepas tu kat rumah baru nak cakap, ketat lah orang dipasang apa. Jangan macam tu. So bagi tahu terus kat situ, sebab kita tak boleh adjust sendiri dalam hati. Last kali kena potong je. Bagi tahu terus, ni longgar sikit boleh, nak ketat sikit boleh, macam tu Okay, so jaga SOP waktu macam ni. Kalau korang langgar memang 1K, bagilah sedekah dekat kerajaan. Okay, 1K. Macam tu. So ni kita nak share pula lah. Dah share pengalaman swab, nak share pula start quarantine ni. Macam mana kita nak start quarantine ni. So saya nak tahulah, kita pengalaman beza-beza kan. So nak tahu pengalaman Cik Alia macam mana bila start quarantine. Okay. So sebanyak quarantine, sebab ramai yang tak tahu kan, kalau macam contoh dah pergi swab test tu, boleh terus masuk kerja ke ataupun terus kuarantin ke, ada yang tak tahu. Okay, sebab kita orang pun tak tahu sebab tak pernah ada lagi. Jadi saya nak bagi tahu kronologi dia sekali lagi. First swab test, lepas dah swab test, kita terlupa satu point. Korang akan dapat surat.
Love letter, surat cinta daripada pihak KKM yang menandakan korang telah menjalani kuarantin. Okey, diarahkan menjalani kuarantin selama 10 hari. Tak ada ya ataupun tidak, memang kena. Wajib. Kau apa, jangan pergi drive thru. Jangan gatal-gatal pergi drive thru, okey? So tu je lah kita nak bagi tahu akan ada surat. So surat tu korang kena simpan betul-betul sebab nanti dia akan tengok balik waktu kita nak swab test yang kedua. So yang tu nanti kita nak cerita pengalaman sepanjang kuarantin. Okey, pengalaman sepanjang kuarantin. Okey, pengalaman sepanjang kuarantin ini pengalaman personal semua orang lain-lain pengalaman dia. Macam saya tak tahu Syafiqah mungkin tidur 24 jam. Saya tak tahu. Okey. So untuk yang ni pengalaman saya adalah waktu biasa pagi kita akan buka laptop lah, kita try buat macam video ke, tengok TikTok ke, bukan tengok saja, tengok gelik-gelik, ada goyang-goyang rumah tak. Okey, so kita try untuk buat. Sebab apa? Sebab walaupun kita kena kuarantin ke apa, tapi kita punya hidup tetap perlu diteruskan. Sebab dia bukan end of life. Lepas tu lagi satu, kita kena bersenam jugalah. Okey, bersenam sebabnya bila kita asyik terperak di dalam bilik tu, takut nanti lama-lama mungkin korang kena pakai stoma bag pula. Sebab dah lama terlantar atas katil kan. Tak boleh, korang kena bangun, korang kena buat apa nama? Buatlah renggangan, senaman sikit. Lepas tu untuk apa nama? Renggangan. So sekarang ni saya tak tahu tak Cik Syafiqah buat apa? Okay. So ni yang personal lah kan. So bila masuk dah duduk dalam bilik tu, kalau boleh lah bagi tahu mak ayah semua kan, jangan contact dengan korang, jangan duk berborak-borak dengan korang lepas habis swab test tu. Masuk terus dalam bilik. Yang ni personal lah kan. Kalau boleh, tips dia cari bilik yang dah ada toilet kat dalam tu. Yang ada tandas, ada bilik mandi semua kan. So benda-benda macam ni akan kurangkan lah korang punya kontak dengan ahli keluarga. Sebab yelah kesian lah kat dia orang kan. Sebabkan kita tak pasal pula mak ayah kita yang dah berumur tu kan jadi positif pula. Contohlah maklum lah. Okay. So tak kalau boleh jangan kontak dengan family. Waktu ni kena minimize juga. So pada pendapat saya lah, kalau boleh minta kerjasama ahli keluarga supaya macam bila contohlah kalau tandas korang kat luar, okey, pastikan macam janganlah berborak pula dengan mak ayah kan bila dah keluar bilik tu. Pergi tandas terus, balik, masuk bilik, tutup balik. Sebelum keluar bilik pun kalau boleh sanitize dulu, pakai sanitizer, nak pegang tombol pintu semua kan. Pakai sanitizer semua. And then kalau makan pun kurangkan makan dengan family. Memang tak payah langsung lah kalau boleh. Janganlah makan semeja pula kan dengan mak ayah. Kalau pengalaman saya, mak saya alhamdulillah lah sangat sangat membantu. Okay, so dia akan sediakan makanan, memang hantar terus ke bilik. Bila dah siap je, dia akan call. Call saya, okay dek ni makanan dah siap sampai depan bilik. Macam tu. Terima kasih. Okay, terima kasih makcik. Okay. So benda tu saya agak ingat sangat lah. Okay, ada ahli keluarga yang sangat supportive. Sampailah saya habis second swab test tu, family saya sangat membantu. Okey, so kiranya untuk macam tips untuk mengharungi apa nama kuarantin 10 hari ni adalah yang pertama sekali macam yang Cik Syafiqah cakap tadi, keluarga lah, kita perlu dapatkan sokongan moral, betul tak, daripada kawan-kawan, daripada kaum keluarga. Lepas tu yang jaga kebersihan sebab yang takut nanti lama-lama korang pula kena pakai Tena punya apa, Tena zinc cream tu sebab apa, back sore, terlantar ya kan. So jangan buat macam tu. Okey, yang ketiga, jangan layan orang yang dalam kuarantin macam penjenayah, as if dia orang ni penjenayah negara. Dia kena tak. Okey, dia orang perlukan sokongan daripada kita. Okey, so alhamdulillah lah keluarga kami semua amat apa nama bekerjasama lah dengan pihak KKL apa semua untuk kita banteras COVID daripada menular. So diorang hantar makanan apa semua. Terima kasih banyak-banyak. Okay, lepas tu okay, Cik Syafiqah, okay, Pengalaman KKM datang. Okay, yang ini ada pengalaman ada antara kami di mana pihak KKM datang inspect
pada hari ketiga. Okay, so lupa nak bagi tahu kat korang semua, jangan gatal-gatal diri nak keluar, sebabnya KKM ada pesan yang diorang akan datang inspect bila masa saja. So bila mengejut, bila diorang call, korang kena terus angkat. Okay, lagi satu, phone mestilah diaktifkan sepanjang masa. Sepanjang 10 hari tu korang kena aktifkan selama 24 jam. Sebab dia akan call dan dia akan datang bila-bila masa saja. Okey. Panggilan cinta. So ada tak dia datang kat rumah Cik Syafiqah? Ada. Okay. So kalau pengalaman saya lah, dia akan datang pada hari ketiga ataupun keempat lepas kita orang dapat result tu, dia datang. Walaupun result pertama tu kita orang negatif, tapi dia still datang. Okay. Dia tanya khabar, sihat tak, ada simptom, ada tak kat rumah. Kot-kot lah kita datang tu, tiba kita tengah pergi makan cendol ke kat luar kan. Nasib baiklah saya ada kat rumah waktu tu. So masa dia datang tu, dia just tanya macam tu lah. Korang jangan takut, dia bukan datang bawa ambulans nak ambil korang ke apa. Just keluar je, tapi pakai guna kan SOP yang betul. Okey, pakai mask, pakai sanitizer. Okey, cakap je dengan dia, soal jawab dengan dia, dan dia akan tampal tip merah. Tip merah besar kat depan rumah korang tu. So curious tak apa tip merah ni? Tak nak bagi orang datang rumah ke borak-borak? Okey, so Cik Alia apa? Okey, untuk yang tip merah tu, mula dia pasang tu dekat rumah saya kan macam balik macam jangan datang. Covid. Okey. Tu yang saya ingat lah. Rupanya dia bagi tahu kat Cik Syafiqah apa dia? Sebab kenapa? Tercabut lah sebab takut sangat dengan tip merah tu. So kenapa? Sebab rupanya kita ni sekarang ni musim banjir. Tengah hujan-hujan ni, bukan je tak nak bagi jiran datang borak-borak kat rumah, tapi sebab nanti contohlah kalau rumah kita naik air kan, banjir ke apa. So bagi orang yang pemindahan tu, orang yang terlibat dalam pemindahan tu, dia akan tahu, oh rumah orang ni ada yang swab test, ada yang kena kuarantin. So cara pemindahan dia lain sikit lah. Dia kena pakai PPE semualah, macam tu, untuk macam bagi dia orang berjaga-jaga je dengan orang yang kuarantin ni. Tu je lah, korang jangan takut. Sebab lepas second swab, lepas dah siap semua, cabut je tip tu macam biasa. Tu je. So kalau kat sini dalam kes saya ni, sebabkan jiran memang nampak kan tip merah tu, so memang dia orang takut nak datang. So benda yang bagus jugalah sebenarnya. Okay, sebab dia orang tak datang, so macam dapat minimize lagi lah kontak-kontak tu dengan mak ayah saya semua kan. So kalau kat sini Cik Alia, ramai tak jiran-jiran tertanya-tanya apa tip merah semua tu? Ramai tak yang datang macam, kenapa ada tip merah macam tu kat rumah? Yang bagusnya tip merah, jiran-jiran saya tu tak keluar rumah. Okay. So sebenarnya macam dia bukanlah nak bagi warning tu juga. Sebenarnya dia macam pihak KKM bersedia untuk macam contoh katakan sekarang ni ke banjir kan dekat Pahang apa semua. Jadinya kalau kita terlibat pada banjir, macam yang Cik Syafiqah terangkan tadi lah, macam mana dia nak pindahkan. So dia kena bersedia juga. Jadi pada anda semua yang macam contoh katakan ada yang dites positif apa semua, jangan takut, jangan menipu lah, jangan takut. Sebabnya diorang bukan nak tangkap kita ke apa, tak, tapi diorang nak sediakan perkhidmatan yang terbaik untuk kita. Okey, agar kita terjaga, orang luar pun terjaga apa semua. Okey. So okey, bila dah habis dah yang kuarantin apa semua tu, kita pergi kepada swab yang kedua. Okey, yang swab kedua ni hari ke-9. Okey, hari ke-9 kita orang swab test pada 5 hari bulan. 5 hari bulan 1. 5 hari bulan 1. 5 hari bulan 1 kita swab test di KK Bandar Pekan. Okey, KK Bandar Pekan. Lepas tu kita buat rapid test kit lah. Okey, rapid test kit. Yang ni maksudnya dalam 1 hari itulah akan dapat keputusan. Lepas tu macam yang untuk yang rapid test kit ni macam sakit sikit lah. Sakit sikit lah. Dan yang ini dia ambil nasal saja, dalam hidung saja. Dia tak ambil dah yang dekat mulut tu. Yang tu yang first saja. Okey, lepas tu korang yang lupa untuk bawa surat yang dia dah bagi dah tu kan. Surat first swab tu, yang tu jangan hilangkan. Sebab kalau hilang memang merana lah cerita dia. Lepas tu ada juga pengalaman. Cerita sikit. Pengalaman apa? Okey, pengalaman. Okey, saya duduk di sana, belah sana, KK belah sana.
Saya dah datang, dah nak turn saya. Oh, surat pula tertinggal. So, bila surat tertinggal ni penting lah. Surat ni sebenarnya dia nak tengok. Cukup tak berapa hari kita kuarantin semua-semua tu kan. Okay, untuk buat swab tu. So, kena ambil balik. Ambil balik kat rumah. Jauh-jauh pun tak apa. Sanggup, okay, demi penuhkan permintaan klinik yang swab kita ni. Okay. So, terpaksa bawa lah. Jangan hilangkan pula. Kalau boleh simpan elok untuk korang bawa untuk second swab ni. So bila dah siap second swab ni, mudah je prosesnya. Okay. Lepas ni alhamdulillah lah semuanya mudah. Lepas je swab, terus pergi pada kaunter yang ambil kedatangan supaya dia check. Okay, Cik Syafiqah ni okay, datang dah untuk second swab. So nanti esoknya kan. So esoknya tu kita dah ready dah. Bila dah dapat dah result negatif, dia akan call lah untuk datang potong gelang hari sekian. Macam tu. So sepatutnya esoknya tu kita orang dah potong gelang lah. Dah hari tu kita orang dah esoknya tu dah potong gelang. Betul. Lepas tu ada juga kes di mana salah seorang daripada kami yang kawasannya banjir, tak boleh lalu, betul tak? So bila jadi macam tu, korang kena call bilik gerakan. Okey, bilik gerakan di mana korang ambil swab tu. Contoh bilik gerakan kawasan Pekan. Okey, katakan korang duduk kat Kuantan, call bilik gerakan untuk dia bagi tahu pada PKD yang Kuantan punya untuk terima, untuk potong korang punya gelang tangan tu. Jangan macam tiba-tiba datang je apa semua. Nanti macam kacau lah SOP dia orang apa semua. Okey. Dan kita kena hormat lah. Kita ikut je cara dia. Sebabnya kenapa mereka telah berkhidmat untuk kita. Okey. Pakai PPE panas-panas, lepas tu tak ada kipas extend. So kita kena ikut. Jangan bagi macam menyusahkan lagi. Nanti diorang panas, kita panas, sama-sama panas. Okey. Okey, lepas tu untuk esoknya tu kita dapatlah surat pelepasan. Okey, dia potong. So saya ada juga record yang potong gelang tu. Cik Syafiqah ada record? Tak ada. Okey, macam happy lah. Lepas tu orang tu kata nak record ke apa tak ada masalah. Kita minta dulu dengan pegawai untuk record. Okey, jangan korang tiba-tiba record semua orang. Tak boleh salah Okey, so saya record gelang tu dipotong saja. Okey, lepas tu bila kita dah record gelang tu potong, dia tak bagi kita simpan gelang tu. Melainkan kalau korang betul-betul positif. Okay. So ni kita cerita pasal kita yang negatif. Tapi kalau orang yang positif, macam mana Cik Syafiqah untuk swab test yang kedua dia positif? Okay, bila dah positif pada swab test kedua, so orang ni semua dia macam sama juga macam first swab tu. Dia akan diangkut dia akan diangkut ke HTAA juga macam tu. Sebab ada orang, ada kes tau, jangan risau. Tak semua orang sama. Okay, so tak semestinya first swab tu negatif, second swab pun mesti negatif. Tak semestinya. Ada juga orang first swab tu negatif, second swab tu positif. So kes macam ni, sebab itulah waktu dalam kuarantin tu, walaupun dah dapat first swab tu negatif, jangan ambil ringan. Okay, still jaga SOP waktu tu. Sebab second swab mungkin akan ada lah, kita tak tahu macam mana, Allah Alam lah, akan ada jadi positif juga. So waktu macam ni dia akan kena jagalah. Dia akan terus diangkut ke HTAA dan dia akan dapat rawatan susulan lah. Dia akan warded. Okay. So lepas pada potong gelang, korang akan bagi surat kan. Dia akan bagi surat pelepasan. So sekarang ni korang dah ada 2 surat, iaitu surat masa kuarantin dan surat pelepasan lepas kuarantin. Okay, so 2 surat ni kalau korang bekerja jangan lupa bagi majikan je. Okay. Pastikan tunjuk pada majikan yang korang memang kuarantin, bukan korang sesaja duduk rumah. Okay. Okay, so semua ni berlaku ada sebabnya, ada hikmahnya lah. Okay. So kalau kita tengok kat sini, banyak macam-macam SOP yang kerajaan keluarkan. Macam mana contohnya pakai mask kan. Okay, penjarakan fizikal 1 meter. Okay, sebab COVID ni berjangkit melalui droplets. Okay, so droplets, bila droplets kita tak tahu, maksudnya macam contoh katakan dia terbersin kat tangan dia, lepas tu dia pun pegang something. Lepas tu kita pula yang pegang. Jadi kadang-kadang kita dah jaga dah SOP, tapi disebabkan oleh orang lain, kita yang dapat benda tu. Okay. So jangan macam saling menyalahkan macam, oi kau yang jangkit ke aku. Jangan. Okay, tak. Sebab kita nak cari solusi, bukan kita nak cari siapa yang jangkit ke siapa. Okay. Lepas tu Cik Syafiqah, kenapa juga kita kena bagi tahu kat orang supaya kurangkan untuk rentas negeri? Sebab apa? Okay. So bagi tahu kenapa. Apa? So
bila dah kena sendiri pada diri sendiri ni, baru rasa lah macam oh bagus, memang betul-betul kena ikut SOP ni sebab banyak manfaat dia. Contoh kepada rentas negeri tu kan, kalau kita dah lepas swab kita akan ditanya mana kita pergi semua tu. So kan banyak orang-orang yang akan kontak dengan kita. So untuk kurangkan kontak ni, ialah kita kena stay dalam kawasan yang terdekat. Janganlah nak rentas negeri lagi jauh kita pergi, lagi banyak orang yang kontak dengan kita lah. Macam tu. So setakat ni faham di isytihar PKPB. Okay, so kita tak digalakkan rentas negeri lah. Tak digalakkan, kata memang tak boleh lah kan cerita dia. Memang tak boleh rentas negeri. Okay, so korang kalau boleh, kalau tak ada urusan tu, urusan penting-penting tu, tak payahlah rentas negeri. Okay, minimize your contact. Okay, so kalau nak bandingkan dengan kes baru ni, kita memang bernasib baik sebab staff dan si positif memang ikut SOP. Memang ikut SOP. Dua-dua staff pakai mask, yang tu pun pakai mask. Lepas tu Farmasi Marmin memang akan sediakan sanitizer lah. Memang kita akan pakai setiap pelanggan, memang free je. Memang picit je sanitizer kat mask tu. Okay. Kita punya thermometer pun ada, thermometer stand. Maksudnya bukan pegang dah apa semua. Yang MDA approve boleh dapatkan kat Farmasi Marmin. Okay, iklan sekejap. Okay, bukan kita nak cakap pasal dia tu, cuma kita nak bagi tahu kita cuba yang terbaik untuk pelanggan kita dan juga kita sendiri untuk jaga SOP. So bila orang macam salahkan pelanggan ke apa, kenapa dia orang masuk apa semua kan, sebabnya bila dia scan tu dia asymptomatic, maksudnya tak ada simptom. Sebab itulah pentingnya pada kita semua ni untuk jaga SOP, sebab kita tak tahu kita carrier, pembawa ke tak. Lepas tu macam dalam kita kata macam merentas negeri tu, samalah macam kesnya. Mungkin daripada awal kita memang negatif, tapi kita berhenti kat mana-mana. So berjangkit pula dengan orang tu. So jadi positif, jadi carrier. So kita tak naklah rasa macam nanti kalau balik ada mak ayah yang dah berusia, takut membebankan mereka lah. Okay, so kena ikut SOP. Jadi sebelum kita orang akhiri kita punya live ni kan, so ada apa-apa soalan ke, ada ke yang nak tanya apa-apa? Kita tengok. Kalau ada kita orang boleh jawab. Kalau tak boleh jawab pun nanti kita orang bagi tahu kita orang tak boleh jawab. Okey, jap. Okey. Ada tak yang kat sini yang macam dah pernah kena swab ke? Dia nak kongsi. Boleh juga. So kita tengok macam tak ada persoalan, cuba kita bagi tahulah. Kita nak berterima kasih banyak-banyak pada pihak bomba kan. Pihak bomba yang melakukan sanitasi pada 28 hari bulan. 28 hari bulan hari sangat tu. Sangat cekap. Lepas tu terima kasih juga pada pihak KK yang tampal notis premis ditutup apa semua tu untuk mengelakkan further infection. Katakan kalau dia punya droplets tu ada jatuh ke apa semua kan. Okey, lepas tu kita nak berterima kasih juga pada siapa lagi? Pihak KK. Pihak KK yang swab test apa semua tu. Sabar dengan kami orang-orang, tapi dia buat kerja memang nampak ikhlas lah. Betul. Lepas tu je dia masuk. Macam tak nak lagi. Betul. Rasa sakit. Yang dijolok je tu sebab korang menyakit hati dia. So tips dia ikut je. Senyum je, ikut je. Okey. Lepas tu ikutlah tips yang Cik Syafiqah kata tu. Lepas tu last sekali nak cakap terima kasih. Okay, so last sekali ini yang paling penting. Okay, kami nak terima kasih kepada bos kami, Encik Amin Mansur, CEO pada Farmasi Marmin lah. Okay, sebab bagi kelonggaran untuk kami kuarantin dengan tenang. Encik Amin just cakap okay, boleh kuarantin, jangan risau, semuanya Encik Amin tanggung. Macam tu. Memang cool lah bos kita orang. Okay. So terima kasih banyaklah pada kita punya team member juga, team Marmin. Terima kasih banyak-banyak sebabnya tolong cover sementara kita orang tengah kuarantin. Okey, 7 orang kuarantin memang ampun kita punya operasi apa semua kan. Okey, so terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Betul? Okey, so Farmasi Marmin sihat, tenang, bahagia. Jaga SOP. Okay, bye.